Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam bab mengenai dengan solat Jumaat. Ulama sepakat, yang terutama dalam ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i menyatakan tidak mengapa seseorang itu bercakap selepas daripada imam turun daripada mimbar. Imam turun, khurujul imam, keluar imam, maknanya turun imam daripada mimbar, ataupun ketika mana imam berada di atas mimbar boleh lagi bercakap, selagi mana imam tidak memulakan khutbah. Selagi mana imam tidak memulakan khutbah, maka tidak dibenarkan bercakap. Selagi mana imam tidak memulakan khutbah, dibenarkan bercakap. Bila dah start khutbah, maka tak dibenarkan bercakap, walaupun imam berada di atas mimbar. Sebab imam berada di atas mimbar, dia beri salam dulu, kemudian dia duduk dan dia nak start khutbah, tak dibenarkan lagi untuk bercakap. Inilah pendapat majoriti di kalangan ulama dan yang dinukilkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berdasarkan hadis Sa'labah yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Kemudian Imam Abu Hanifah menyatakan dimakruhkan bercakap ketika mana imam keluar imam untuk naik di atas mimbar, dah makruh untuk bercakap dalam mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i tidak. Okey, seseorang yang mendapat rukuk bersama dengan imam ketika solat Jumaat, kemudian dia berasa ragu-ragu adakah dia sujud bersama imam ni sekali ataupun dua kali. Bukan dia ragu-ragu tentang rukuk tu, tentang sujud. Sujud dia. Dan ragu-ragu tersebut sebelum imam beri salam, apa dia perlu buat? Dia tambah saja sujud sekali lagi, kemudian dia terus imam beri salam, dia bangun tambah satu rakaat lah. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang masbuk. Untuk mereka yang masbuk, maka bila imam, dia dapat satu rakaat bersama imam, cuma rakaat yang kedua tu dia ragu-ragu tentang sujud dia, sekali ke dua kali. Mungkin dia terlambat pergerakan dia, maka dia tak ingat sekali dua kali sujud bersama imam, maka dia tambah lagi sujud sekali lagi. Dia tak perlu sujud sahwi lah, imam telah menanggung segala penambahan atau kekurangan yang ada pada makmum. Dia sujud dia sekali lagi. Yang penting sebelum imam beri salam. Sekiranya dia berasa ragu-ragu selepas daripada imam beri salam, dia ragu-ragu selepas imam beri salam, maka dia sujud saja sekali lagi, tapi dia bangun, bukan bangun untuk tambah satu rakaat Jumaat, tetapi bangun adalah bangun untuk solat fardu zuhur, tambah lagi 3 rakaat. Kerana seseorang yang ragu-ragu dalam sujud, seolah-olah rakaat tersebut tidak dikira sekiranya imam dah beri salam. Imam dah beri salam, rakaat tersebut dikira sebab dia sujud sekali lagi, tapi sujud dia selepas beri salam imam. Saya bagi contoh sekali lagi, saya ulang sekali lagi lah, iaitu pergerakan dia lambat. Jadi bila imam sujud, dia tak pasti dia sujud sekali ataupun dua sekali bersama dengan imam. Bila jadi begitu, dia sujud saja sekali lagi. Cuma masalahnya di sini, sekiranya sujud dia sekali lagi itu adalah selepas daripada salam imam, maka dia perlu tambah 3 rakaat untuk solat zuhur. Bilangan rakaat zuhur, sekiranya dia sujud sekali lagi, sebab dia ragu-ragu sujud sekali lagi sebelum daripada imam beri salam, maka dia tambah hanya 1 rakaat sahaja. Seseorang yang mendapat rakaat bersama dengan imam ketika imam rukuk, dia dapat rukuk bersama imam, cuma dia ragu-ragu adakah rukuk dia tu ada tumakninah tak bersama dengan imam. Sebab rukuk ni dia nak dapat rakaat, hendaklah sempat rukuk bersama imam, dan sempat rukuk bersama imam disyaratkan tumakninah. Kalau tak ada tumakninah, rukuk saja bersama imam, dia turun, makmum turun Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah,
tak sempat tumakninah rukuk bersama dengan imam. Cuma di sini dia bukan yakin, dia ragu-ragu, rasa macam tumakninah ataupun tak sempat tumakninah, dia ragu-ragu. Adakah dikira rakaat tersebut? Adakah dikira rukuk tersebut? Kalau dikira rukuk tersebut, maka dikiralah rakaat tersebut. Di sini perkara ini adalah khilaf, adalah perkara khilaf, seperti mana solat jemaah yang kita bincangkan yang telah lalu. Sekiranya dia ragu-ragu mengenai dengan rukuk adalah adakah sempat tumakninah bersama dengan imam ataupun tidak, maka kebanyakan di kalangan ulama-ulama Syafi'i mengikut pendapat yang sahih adalah tidak mendapat rakaat tersebut. Sama juga dengan solat berjemaah. Bila dia semayang berjemaah, kelang kabut masuk dalam saf, imam rukuk Allahu Akbar, dia Allahu Akbar rukuk, tiba-tiba imam sami Allahu liman hamidah. Dia pun ragu-ragu sempat tumakninah tak bersama imam. Tumakninah ni maknanya sempat rukuk bersama dengan imam sekadar subhanallah. Sempat begitu, maka dapatlah rakaat tersebut. Bila dalam solat Jumaat, dalam solat berjemaah, dia ragu-ragu dapat rukuk bersama imam ataupun tidak, maka dikira tak dapat, dan tambah satu rakaat selepas imam bersalam. Jumaat pun sama juga. Kalau dia ragu-ragu, dikira tak dapat rakaat tersebut. Bila tak dapat rakaat tersebut, maka dia tak dapat tidak mendapat solat zuhur. Ini bagi orang yang tak mendapat satu rakaat pun bersama imam. Ini situasi ni bila mana dia imam dah rukuk rakaat yang kedua, dia baru sampai. Kalau rukuk pada rakaat pertama sempat lagi. Kalau dia ragu-ragu, tambah je satu rakaat lepas beri salam imam, sebab rakaat tersebut tidak dikira. Tapi kalau dia makmum yang masbuk pada rakaat yang kedua, imam rukuk, dia rukuk, cuma dia ragu-ragu adakah sempat sempat rukuk tumakninah bersama imam ataupun tidak, dikira tak ada tumakninah, dikira tak ada rakaat tersebut. Rukuk tersebut tidak dikira, rakaat tersebut juga tidak dikira. Bila tak dikira, maka tak dapatlah jemaat dia, maka dia bangun semayang zuhur. Dan satu perkara yang terakhir yang tak dilupakan adalah disunatkan sujud sahwi. Sama dengan solat berjemaah juga. Solat berjemaah, imam semayang maghrib, imam rukuk Allahu Akbar, kita kelang kabut masuk Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Sempat ataupun tak tumakninah, kita ragu-ragu, bukan yakin. Kalau yakin memang tak dapat, ragu-ragu pun hukumnya sama tak dapat. Dan di akhir solat tambah rakaat dan sujud sahwi selepas itu. Sujud sahwi itu sunat, sebab sujud sahwi tak ada yang wajib. Sujud sahwi ni wajib satu situasi je, bila kita menjadi makmum, itu wajib. Kita jadi makmum, wajib ikut imam. Imam sujud sahwi, maka hukum bagi makmum sujud sahwi juga adalah wajib. Selain daripada itu, hukumnya sunat. Imam Al-Qadhi Abu Tib dan juga Ashabul Syafi'i, dia menyatakan seseorang yang sembahyang, kalau imam sembahyang Jumaat, dia naik 3 rakaat, bukan sengaja ni, imam terlupa, dia tak perasan, dia naik 3 rakaat yang ketiga. Kemudian bila naik rakaat ketiga, makmum tegur lah. Bila makmum tegur, mungkin keyakinan imam tu tak mempengaruhi perkataan ataupun teguran makmum di belakang. Jadi tidak jadi masalah lah. Sebab semayang ni kita tak boleh nak pegang i'tiqad seseorang. Bila imam kata dia rakaat yang kedua, walaupun makmum kata itu rakaat ketiga, kalau dia kata rakaat kedua lah, tak apalah. Kita yang makmum, kita yakin itu rakaat ketiga, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Apa yang kita perlu buat, kita duduk. Gambarannya seperti semayang berjemaah, duduk saja. Duduk tahiyat akhir, tunggu imam habis rakaat ketiga. Selepas kita tegur subhanallah lah, kalau dia tak nak juga, tak nak turun. Kita duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Kemudian ada 2 pilihan. Kita duduk tahiyat akhir, kita menunggu imam. Tunggu imam apa? Tunggu imam habis rakaat yang ketiga bagi i'tiqad kita lah dalam semayang Jumaat tadi. Tunggu imam habis rakaat ketiga, imam duduk tahiyat akhir, beri salam, kita beri salam sekali imam. Ada situasi yang kedua, pilihan yang kedua, kita boleh niat mufaraqah ya. Duduk tahiyat akhir, terus beri salam, tak perlu tunggu imam, boleh juga.
Cuma gambaran di sini saya nak bagi tahu, imam naik rakaat yang ketiga dalam keadaan dia terlupa ataupun dia memang yakin itu adalah rakaat yang kedua bagi dia. Jadi orang masbuk datang. Orang yang masbuk lambat datang, imam rakaat ketiga. Jadi dia pun sempatlah rukuk ataupun sempatlah membaca Fatihah rakaat ketiga tu. Sempat qiyamlah bersama dengan imam. Pendek kata sempat qiyam bersama dengan imam. Maka tidak dikira Jumaat tersebut sama sekali. Sebab apa? Kerana rakaat tersebut Jumaat rakaat yang ketiga, memang tak dikira. Samalah gambaran seperti solat jemaah yang kita bincangkan sebelum ni. Kalau imam naik rakaat yang kelima sembahyang zuhur, makmum yang masbuk datang walaupun sempat rukuk bersama imam rakaat kelima, tetap tidak dikira rakaat tersebut. Sebab rakaat kelima tidak diambil kira di sisi syariat. Seolah-olah dia tak dapat, seolah-olah seperti mana dia tak dapat rakaat tersebut lah. Okey. Ini situasi imam bila mana dia beri'tiqad lah. Tapi imam kena jeling ke belakang juga. Hujung mata tengok juga belakang. Kalau semua makmum duduk, pasti imam salah lah. Dalam jumlah yang mutawatir. Mana jumlah mutawatir ni, kalau belakang dia satu saf boleh mak 100 orang. Satu saf. Dia tengok 2-3 saf semua duduk. Yang berdirinya ada 5-6 orang je. Maknanya jelas dia yang salah. Dia yang salah. Sebab dalam jumlah yang mutawatir, jumlah yang banyak, kalau semua pakat duduk, maknanya jelas imam yang salah. Imam tu kena duduk. Walaupun dia yakin rakaat ketiga, maknanya dia yang salah. Sebab ramai yang duduk. Tapi kalau separuh duduk, separuh berdiri, itu tak, ya, imam masih boleh teruskan lagi kepercayaan ataupun keyakinan dia. Yang itu adalah rakaat yang kedua bagi dia. Okey. Dalam mazhab Abu Hanifah dia sedikit berbeza dengan mazhab Hanafi. Dia tak sama mazhab seperti mazhab Syafi'i kita. Apa dia? Iaitu sekiranya makmum yang masbuk sempat tasyahud bersama dengan imam, walaupun pada sembahyang Jumaat, maka dikira dapat Jumaat dia, tambah satu rakaat je. Fa yusalli ba'da salamil imam raka'atain, maka dia sembahyang tambah lagi rakaat selepas salam imam, 2 rakaat, maka sempurnalah Jumaat dia, tak perlu tambah 4 rakaat. Tak dapat rukuk. Dia tak dapat rukuk tadi saya kata. Dia tapi dapat sujud dia. Dia dapat tahiyat. Dia dapat tahiyat je. Tahiyat maknanya sebelum imam salam, rakaat terakhir lah. Dia kira dapat satu. Tak, dia tambah lagi 2 rakaat. Tak dikira dapat Jumaat. Bukan dapat rakaat. Oh, dia dapat Jumaat, bukan dapat rakaat. Kita tambah 2. Dalam mazhab Hanafi lah. Sebab dia tetap dikira sebelum imam beri salam tu, dikira dapatlah Jumaat dia. Siapa yang sempat sebelum imam beri salam, maka dikira dapatlah Jumaat. Dia tak ada tukar pada zuhur. Dia tak ada. Apa dia? Kalau ini mesti dapat 1 rakaat. Mesti dapat 1 rakaat. Baru boleh tambah lagi 1 rakaat. Kalau tak dapat 1, tambah 4 rakaat. Dalam mazhab Hanafi juga, bukan sekadar dapat tahiyat akhir. Kalau imam dah beri salam, imam sujud sahwi, makmum sampai sujud sahwi bersama imam, Allahu Akbar, sujud sahwi bersama imam, bangun tambah lagi 2 rakaat solat, jadi juga sembahyang Jumaat. Sebab dia dapat sujud sahwi bersama imam, dikira dapatlah Jumaat tu bersama imam. Kita boleh ikut, Ustaz? Kita boleh ikut? Tak boleh ikut. Kita kena ikut mazhab kita lah. Bagi kalau kita sependek kata kita boleh ikut lah untuk masyarakat secara umum, tak boleh ikut lah. Ini semua situasi dia dalam mazhab Hanafi ni. Sebab mazhab Hanafi sujud sahwi selepas salam, yang kita bincang sebelum ni. Nanti kita akan bincang sekali tentang sujud sahwi, ada sedikit penambahan. Sujud sahwi dalam mazhab Hanafi selepas beri salam. Lepas beri salam sujud sahwi. Mazhab Syafi'i sebelum salam. Itu beza dia lah. Okey. Kita tengok sikit lagi, nanti kita akan sambung sikit lagi mengenai dengan mendapat 1 rakaat. Dikira kita lihat pendapat, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebelum tu kita masuk perkara lain dulu, iaitu sekiranya imam berhadas dalam solat Jumaat,
Maka di sini dalam mazhab Syafi'i kita ada fatwa yang lama Imam Syafi'i ketika berada di sebelum dia berhijrah ke Mesir, dan ada fatwa baru ketika dia berhijrah ke Mesir. Bila mana imam berhadas, mana berhadas imam terkentut ataupun adalah imam melakukan imam terbatal solat lah, maka pada ketika itu dalam fatwa yang lama Imam Syafi'i tak boleh ganti, makmum tak boleh ganti. Tapi fatwa yang baru Imam Syafi'i boleh ganti, makmum belakang boleh ganti. Sekiranya fatwa Imam Syafi'i dahulu yang menyatakan tak boleh ganti, maka sekiranya imam berhadas selepas daripada khutbah, sebelum beri salam, selepas selesai khutbah, sebelum start semayang, maka tak boleh untuk dia ganti orang lain. Ini dalam mazhab Syafi'i, fatwa yang lama dululah. Sekiranya imam lepas khutbah dia terkentut, jadi dia pergi ambil wudu, suruh orang lain jadi imam dulu, maka hukumnya tak dibenarkan. Kerana dua khutbah berserta dengan 2 rakaat solat jemaat seolah-olah seperti satu semayang. Sebab 2 khutbah seperti 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat solat jemaat seperti 2 rakaat solat zuhur lagi. Jadi semua 4 rakaat. Seolah-olah 2 khutbah, 2 rakaat solat jemaat seolah-olah seperti satu solat. Itu fatwa yang lama, dalam kita panggil qaul qadim dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Sekarang boleh. Fatwa baru ketika Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, dia kata sekiranya imam yang tadi tu yang tadi tu dia ada cabangan, tapi tak apa, saya tak bincang panjanglah. Okey, kita tengok fatwa Imam Syafi'i ketika mana berada di Mesir, fatwa kita panggil qaul jadid. Sekiranya imam berhadas selepas daripada 2 khutbah, selepas selesai 2 khutbah, imam turun mimbar terkentut, dan sebelum imam memulakan solat, mengangkat takbiratul ihram, maka fastakhlafa man hadara al-khutbah jaza, maka hendaklah menggantikan imam tersebut orang yang hadir khutbah, orang yang dengar khutbah. Sekiranya menggantikan imam tadi orang yang tak dengar khutbah, dia tak dengar khutbah, tiba-tiba imam lepas selesai khutib selesai khutbah nak turun jadi imam, terkentut, dia suruh kawan dia baru sampai, dia ikut pintu depan, mungkin dia imam masjid, pintu depan baru sampai, dia suruh kawan dia jadi imam. Tak boleh, dia kena orang yang mendengar khutbah, syarat dia, baru boleh untuk menjadi imam. Orang yang hadir khutbah maka dia akan dengar khutbah. Bila dengar khutbah maka terakatlah jemaat. Orang yang tak dengar khutbah maka tak terakat jemaat, dia tak boleh jadi imam. Okey. Sekiranya imam berhadas selepas daripada takbiratul ihram. Tadi sebelum takbiratul ihram selesai khutbah. Sekarang sekiranya imam berhadas selepas daripada takbiratul ihram, ketika sedang sembahyang terkentut, maka sekiranya pada rakaat yang pertama fastakhlafa man kana ma'ahu qabla al-hadas, maka orang belakang boleh menggantikan imam, harus orang belakang boleh gantikan imam, tak jadi masalah. Sekiranya menggantikan imam itu adalah orang yang tidak bersama dengan imam, tak bersama dengan imam sebelum hadas, maka tak boleh ganti, kerana dia bukan di kalangan ahli orang yang sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat tak seperti sembahyang fardu. Sembahyang fardu, kalau imam terbatal sembahyang fardu, makmum belakang boleh naik ganti. Bukan kata makmum belakang, makmum yang baru sampai, dia lalu pintu depan, dia boleh ganti, naik, angkat takbiratul ihram, sembahyang, sambung, boleh. Bukan sambung lah, maksudnya dia sambung imam, tapi dia sembahyang baru start sembahyang lah. Contohnya sembahyang zuhur, rakaat pertama imam batal, makmum belakang boleh ganti. Kalau makmum belakang tak ganti pun, ada imam baru masuk,
masuk ikut pintu depan, dia boleh ganti, angkat takbiratul ihram, semayang jadi imam, walaupun dia bukan makmum kepada imam tadi. Berbeza dengan semayang Jumaat. Semayang Jumaat syarat untuk menggantikan imam hendaklah dia di kalangan jemaah semayang Jumaat. Itu beza dia. Boleh faham? Dia di kalangan ini perkara ni selalunya yang mengganti imam tu orang belakang imam lah. Selalunya. Itu sekiranya imam batal ataupun berhadas pada rakaat yang pertama. Sekiranya imam berhadas pada rakaat yang kedua semayang Jumaat, dan hadas tersebut ataupun imam terkentut tadi sebelum rukuk, rakaat yang kedua sebelum rukuk, maka hendaklah menggantikan imam tadi adalah orang yang mengikut imam. Dia di kalangan makmum, tak boleh orang luar. Sekiranya orang yang tak mengikut imam tadi, dia yang menggantikan imam, contohnya dia baru sampai, dia menggantikan imam, maka tak dibenarkan. Tidak dibenarkan pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama bersama, rakaat yang kedua bersama. Ini sebelum imam rukuk. Sekiranya selepas daripada rukuk imam terkentut, tidak sami Allah terkentut, maka pada ketika itu orang yang tak bersama imam juga tidak boleh menggantikan tempat imam. Sama. Dia berbeza dengan semayang Jumaat, semayang fardu yang kita bagi tahu tadi. Okey. Itu perbezaan dia lah antara semayang Jumaat dengan semayang fardu biasa. Okey, kita lihat sikit mengenai dengan yang saya nak sambung tadi, mengenai dengan solat apa tadi? Mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Ada beberapa gambaran di sinilah. Salah satu daripada gambaran masalah seseorang yang terputus elektrik terputus. Masjid dalam keadaan gelap sepanjang Jumaat contohlah. Mungkin mendung ke apa gelap. Ataupun masjid itu sendiri gelap, mungkin dalam kawasan kampung yang gelap. Kemudian ada tingkat bawah, tingkat atas. Kemudian bila mana terputus elektrik, makmum tak dengar bacaan imam, dia tak tahu pergerakan imam. Macam mana dia nak buat? Jadi di sini ulama berbeza pendapat. Pendapat yang masyhur ataupun majoriti di kalangan ulama, termasuk dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, semua sekali, melainkan dalam mazhab Hanafi saja tak termasuk, iaitu dia menyatakan siapa yang mendapat satu rakaat semayang Jumaat, maka dikira mendapatlah Jumaat tersebut. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama, termasuk ulama Syafi'i. Bermaksud kalau dia sembahyang Jumaat, tiba-tiba elektrik putus, gelap, tak tahu, dia tak nampak pun orang depan contohnya, maka pada ketika itu dia dah dapat satu rakaat dan elektrik putus pada rakaat yang kedua, maka tidak jadi masalah. Dia selesaikan sendiri-sendiri saja rakaat kedua, tak jadi masalah. Ataupun rakaat yang kedua tadi imam batal dan tak ada orang ganti imam, semua tak ada orang ganti, belakang imam pun tak ada orang, tak menggantikan tempat imam, boleh sembahyang seorang-seorang, habiskan rakaat tersebut. Dikira Jumaat hanya dua rakaat dan tak perlu membuat sembahyang zuhur. Sebab yang pentingnya rakaat yang pertama itu cukup 40 orang, kemudian secara berjemaah. Okey. Kemudian kita lihat apa dalil dia. Dalil berdasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Siapa yang mendapat satu rakaat dan solat, maka mendapatlah solat tersebut. Siapa yang mendapat satu rakaat daripada solat, maka dia mendapat solat tersebut. Ini maksud solat Jumaat. Kemudian daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan min salatil Jumaah. Ini lebih jelas. Siapa yang mendapat satu rakaat solat Jumaat ataupun selain solat Jumaat, faqad adraka as-salah, maka dia mendapat solat tersebut. Ada banyak dalil-dalil lain, semua maksud lebih kurang sama jelah.
Kemudian kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang kita bincangkan sebut sebentar tadi, iaitu siapa yang mendapat sekadar solat bersama imam walaupun tahiyat akhir, sebelum imam beri salam, walaupun ketika imam sujud sahwi, maka dia mendapat sembahyang Jumaat tersebut. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Dia pun ada dalil dia juga. Nabi kata fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu sempat, kamu sembahyang bersama imam. Kemudian apa yang kamu terlepas, maka sempurnakannya bilangan rakaat bersama imam. Kalau kita tertinggal sembahyang Jumaat 2 rakaat, maka sempurnakanlah 2 rakaat. Tak ada sebut Nabi sebut sembahyang Zuhur. Itu ulama Hanafi mengambil dalil ini. Kemudian pendapat majoriti ulama ini kita lihat adalah pendapat yang kuat, lebih kuat lah, kerana dalil-dalil yang dibacakan tadi. Kemudian dia bagi gambaran situasi solat jemaah ini ada dua, iaitu idza ta'azzara mutaba'atul imam fi salatil jumaah, sekiranya seseorang itu ada keuzuran tak dapat ikut imam sembahyang Jumaat sebab mungkin elektrik terputus ataupun gelap, mikrofon pun tak ada suara sebab terputus elektrik, maka jamaah pada ketika itu ada dua situasi. Situasi yang pertama, dia menyebutkan di sini, dihukumkan jemaah tersebut, contoh kalau ada tingkat pertama, tingkat kedua, level yang kedua, tak tahu apa benda yang berlaku, dan dia tak dapat mengetahui apa yang makmum di bawah laksanakan ikut imam sebab dia tidak dapat melihat. Maka pada ketika itu makmum pada level yang kedua tetap mendapat sembahyang Jumaat dengan syarat dia mendapat 1 rakaat berjemaah bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Sekiranya makmum yang pada level yang kedua, tingkat yang kedua, dia tak dapat lihat imam dan dia tak dapat lihat makmum pun, bila terpadam elektrik, suara pun tak dengar dan gelap, maka pada ketika itu apa dia perlu buat? Dia sekiranya dia mendapat takbiratul ihram je bersama imam, kemudian terputus elektrik semua, gelap, maka pada ketika itu dia perlu sembahyang zuhur, bukan lagi 2 rakaat Jumaat tetapi 4, kerana tidak mendapat solat Jumaat secara berjemaah pada rakaat yang pertama. Okey, itu beza dia lah. Dan pendapat ini adalah pendapat majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i kita. Okey, kemudian kita lihat mengenai dengan perbezaan ulama-ulama fiqh mengenai hukum solat makmum ni dalam situasi, dalam satu kondisi, kemudian dia ikut imam sedangkan imam berada di masjid. Mungkinlah kita kata rumah dia berjiranan dengan masjid, rumah dia berjiranan dengan masjid dia, jadi dia sembahyang Jumaat, dia sembahyang kat rumah dia, imam sembahyang kat masjid. Di sini sebenarnya ada beberapa pendapat tau. Ada 3 pendapat sebenarnya. Ada berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sah solat Jumaat tersebut bila mana dia dapat mengikut imam dengan cara dia melihat ataupun mendengar suara imam, ataupun mendengar suara mukabbir, orang yang berada di belakang imam yang kuatkan suara macam dekat Mekah. Pendapat ini pendapat sebahagian ulama Hanafi, sebahagian ulama Maliki, melainkan pada ketika sembahyang Jumaat dia ada penambahan syarat dia mesti dilaksanakan di masjid. Kalau imam buat selain daripada masjid, maka tak dibenarkan. Itu dalam pandangan selain mazhab Syafi'i lah. Maksud mazhab lain, mereka lebih ringan. Bila dengar suara imam, dengar kalau rumah berjiranan sebelah ataupun selang beberapa rumah dengan masjid, dengar suara, dia pasang mikrofon luar, ataupun dia nampak makmum yang sembahyang sampai keluar masjid, jadi tak jadi masalah, hukumnya dibenarkan. Ini semua adalah berdasarkan dalil. Ada dalil yang pertama,
dia banyaklah dalil dia, iaitu dia kata salah satunya makmum ni bila mana memungkinkan dia mengikut imam, maka hukumnya sah dia ikut imam walaupun tanpa melihat. Tak semestinya lihat ikut imam, orang buta tak boleh melihat juga. Jadi dia boleh melihat ataupun dengan cara mengetahui pergerakan imam. Pendapat yang kedua ni ulama Syafi'i kita, dan juga satu pendapat dalam mazhab Hanbali dan juga dalam mazhab Hanafi. Dia menyatakan sah sekiranya saf itu bersambung daripada masjid sampai rumah dia. Kalau orang terlampau ramai sampai penuh dekat ruangan halaman masjid, dekat luar tempat parking dan juga luar daripada pintu pagar masjid contohnya, sampai ke rumah dia belakang masjid dia, maka dibenarkan. Dan juga dia dapat mendengar suara imam ataupun mendengar orang yang takbir belakang imam, makna mubaligh atau mukabbir, ataupun dia dapat melihat orang yang di hadapan dia, makmum-makmum semuanya sedang sembahyang, dia tahulah pergerakan. Kemudian dan ada ruang jalan untuk sampai ke imam. Itu syarat dah dalam mazhab Syafi'i kita, ruang jalan untuk sampai ke imam. Jangan pula rumah dia depan daripada imam ataupun tepi tapi ada dinding yang menghalang untuk tak boleh dia nak sampai kepada imam. Ini kita bincang dulu dalam bab solat jemaat lah, panjang pembahasan dia. Okey. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, sah solat makmum dengan syarat dia melihat imam ataupun melihat makmum walaupun pada sebahagian solat, walaupun melihat tersebut melalui tingkap saja yang tak memungkinkan dia sampai kepada imam. Hukumnya sah ni dalam mazhab Hanbali lah. Pendapat ni agak ringan. Sebab apa ringan? Yang penting dia nampak imam ataupun dia dengar suara imam, itu dah cukup. Ataupun dia melihat makmum. Pendapat ini sebenarnya yang diguna pakai semayang di Mekah di hotel-hotel. Kita semayang, orang-orang Malaysia ramai semayang di hotel. Mazhab Syafi'i tak sah. Secara jelasnya memang tak sah lah. Sebab tak ada ruang untuk sampai kepada imam. Cuma mereka menggunakan dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali menyatakan nampak, kita semayang kita nampak makmum bawah, ataupun nampak di dekat Kaabah tu, di dataran Kaabah nampak. Kalau yang hotel betul-betul dekat lah, nampak orang sedang semayang jemaah. Imam memang takkan nampak lah, sebab imam ada tempat dia. Nampak orang yang semayang dan dengar suara imam, maka sah. Ataupun dia tak nampak Kaabah pun, dia nampak orang yang luar daripada Masjidil Haram tu sedang semayang mengikut imam di Masjidil Haram, dia dengar suara, maka dikira sah dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tak sah. Sebab macam mana kita nak turun bawah? Kita nak turun, syarat dalam mazhab Syafi'i ni mengikut imam adalah dia sekira-kira dia boleh sampai kepada imam tanpa dia mengalihkan dada ke arah kiblat. Dia boleh sampai kepada imam. Dalam mazhab Hanbali yang saya beritahu tadi, dia dapat lihat melalui tingkap pun dah sah lah. Contohnya rumah dia tepi ni, semayang jemaat, itu semua dinding, dia tak boleh sampai sebab tak ada pintu. Tak sah. Sebab tak boleh sampai, ada dinding dan tingkap je. Tingkap macam mana dia nak sampai kepada imam? Kalau ada pintu boleh sah, ada pintu. Tapi tak ada pintu, tingkap je, maka tak boleh sampai kepada imam. Dia kena pusing. Bila pusing tu dah jadi panjang, jadi tak sah. Jadi tak boleh nak sampai kepada imam, melainkan dia kena pusing dada dia sampai kepada imam, maka tak sah. Mazhab Hanbali sah. Kalau tuan-tuan lihat di Masjidil Haram di Mekah tu, dekat depan pintu utama dia ada satu syekh yang tunggu situ. Orang akan tanya fatwa kat dia semua mengenai masalah-masalah yang berlaku, sama ada semayang ke apa, tawaf ke sa'i ke apa-apa pun, dia ada syekh seorang, dia duduk itu. Dia pakai yang tutup muka tu, merah tu, yang serban warna merah, dia akan duduk itu. Tuan-tuan nampak ada beratur 2-3 orang yang duduk depan dia, sedang nak beratur, nak tanyakan soalan kepada dia.
Saya pun tengok tak ada soal, saya tengok clear je, memang tak ada orang tanya soalan. Saya pun dalam perjalanan saya pun tanya dia. Dalam perjalanan saya nak keluar, saya nampak tak ada orang tanya, saya pun tanya lah, sembahyang kat luar masjid sah? Dia kata sah. Yang penting dia kata dengan syarat nampak makmum bawah ataupun dengar suara imam, tapi hotel mesti dekat. Hotel depan ni saja sah, yang belakang semua tak sah. Itu dalam mazhab Hambali dah lah. Sembahyang berjemaah dapat dalam mazhab dia Hambali. Mazhab Syafi'i kita tak sah lah. Bukan kata tak dapat pahala jemaah, tidak sah. Jemaah tersebut tak sah. Jemaah, kalau jemaah pun tak sah lah. Jemaah tak sah sebab tak boleh sampai kepada imam. Dia tak boleh sampai kepada imam. Tapi kalau kita nak menyatakan, sebab tu saya kalau semayang di Mekah sendiri, kalaulah duduk di hotel-hotel depan tu pun, saya tak akan semayang di atas. Saya akan semayang di bawah. Di bawah, walaupun dalam mall. Dalam mall pun tak apa, tapi di bawah, dan kita boleh turun sampai kepada imam. Dia tak ada semayang ke atas. Level atas tu, kita nak turun bawah, kita kena pusing belakang. Sebab kita kena faham, kita nak terus kepada imam tanpa memusingkan badan kita ke arah kiblat. Sebab kita berlainan dalam bangunan yang berlainan. Imam di masjid, makmum di luar masjid. Tapi kalau dalam satu masjid tidak jadi masalah, 10 tingkat tapi semua tu masjid, tak apa. Kita nak sampai kepada imam tak ada cara, melainkan kena pusing, turun tangga 10 tingkat, turun tangga sampai kepada imam, tak apa. Sebab kita satu masjid, dalam kawasan satu masjid, imam dan makmum satu masjid. Kalau bangunan yang berbeza, dia ketat sikitlah dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan nak ikut dalam mazhab Hambali ni pun boleh sah lah. Sebab fatwa kita berada di negara Mekah, fatwa dia memang sah. Tuan-tuan tanya yang duduk depan macam pintu tu, tanya soalan kat dia, memang sah. Cuma sebagai langkah berhati-hati, tuan-tuan semayang bawah mall tu lah. Turun floor yang bawah sekali, bawah yang dekat mall jual tu, tuan-tuan semayang situ je. Itu confirm sah. Apa dia? Atas Hanafi tak Syafi'i tak sah. Atas tak sah ataupun jemaah tak dapat. Semayang tak sah. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sebab dia tak memenuhi syarat-syarat berjemaah. Syarat jemaah yang kita bincangkan dulu, dia ada 4 syarat berjemaah yang kita bincangkan dulu. Dia ada situasi makmum dan imam berada dalam satu kawasan atau satu tempat masjid. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Ini tidak jadi masalah. Yang keduanya, makmum di dalam masjid, imam luar masjid, ataupun imam dalam masjid, makmum luar masjid. Yang ketiga, yang kedua dengan yang ketiga dia samalah. Kalau imam di luar masjid, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Yang ketiga, makmum luar masjid, imam dalam masjid. Yang keempatnya, makmum dalam satu bangunan bukan masjid, imam pun dalam satu bangunan yang bukan masjid. Dulu. Semua tu kita ada bincang sebelum ni ya. Okey. Kita lihat satu lagi masalah yang terakhir. Antara khususiat pada hari Jumaat ni, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kita dah sebutkan hadis sebelum ni daripada Nabi SAW, min afdali ayyamikum, daripada Aus bin Aus. Dia kata, Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah, seafdal-afdal hari kamu hari Jumaat, kerana hari Jumaat diciptakan Nabi Adam, pada hari Jumaat telah diwafatkan Nabi Adam, dan pada hari Jumaat ditiup sangkakala, pada hari Jumaat akan dibangkitkan manusia semua, maka perbanyakkanlah kepada aku, Nabi kata, selawat pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepada aku, terutama pada hari Jumaat ni. Kemudian selawat kepada Nabi ni secara mutlak,
sama ada pada hari Jumaat pun termasuk, pada malam Jumaat pun termasuk. Dia bukan pada waktu Jumaat je, pada malam dan juga hari Jumaat. Kemudian kita tak sepatutnya lah kita mengkhususkan selawat ni perlu diperbanyakkan pada waktu Jumaat, bukan waktu di hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Kebanyakan di kalangan khatib, kebanyakan di kalangan khatib secara kebiasaannya mereka akan sudahi khutbah dengan selawat kepada Nabi, ataupun diperintahkan kita supaya kita, disuruh kita supaya selawat kepada Nabi. Apa hukum selawat kepada Nabi? Ulama berbeza pendapat. Ini pun kita ada sebut juga sebelum ini. Pendapat yang pertama, harus berselawat secara perlahan dalam khutbah dan bukan secara kuat. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama ni. Pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Pendapat Ibn Taymiyah sendiri pun menyatakan perlu selawat secara perlahan. Ni bila ketika mana imam baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, pada khutbah yang kedua. Wahai orang beriman, selawat dan salam kepada Nabi. Maka selawat hukumnya adalah disunatkan. Perlu hukumnya haruslah disunatkan selawat. Okey. Dalil yang kedua, dia kata selawat kepada Nabi ni khusus pada hari Jumaat dituntut dan disyariatkan berselawat pada hari Jumaat ketika khutbah, ketika khatib menyebut ayat yang dibacakan tadi. Kerana kerana dia mempunyai sebab. Bila kita khatib baca ayat Quran tadi, dia ada sebab, dia suruh kita selawat, maka kita berselawat. Sama juga seperti doa. Bila doa, imam doa, maka disunatkan kita amin. Okey. Dalil yang ketiganya, selawat kepada Nabi ni secara perlahan, tidak pun menyebutkan kita pada mendengar khutbah. Bila khatib sedang membaca ayat ni kemudian disambung khutbah, kita selawatlah. Tak ada selawat berapa minit je pun, berapa saat je, tidak mengganggu pun fokus kita terhadap khutbah. Jadi mana kita mendapat dua kelebihan mendengar khutbah, kelebihan berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian pendapat yang kedua, selain daripada majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, selain daripada itu ada ulama terutama dalam mazhab Hanafi, dia kata tak boleh selawat kepada Nabi ketika khutbah. Perlahan pun tak boleh, kuat pun tak boleh. Apa dalil dia? Dalilnya sama juga. Ketika khutbah ni dia kata seperti situasi ketika semayang, tak boleh bercakap. Bila mana imam membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, di dalam solat, lam yashtaqil al-hadirun bis salati alaihi, dalam solat maka tak boleh kita selawat kepada Nabi dalam solat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak apa, dalam solat pun tak apa. Seperti itulah juga apabila khatib membaca ayat ini ketika khutbah. Mana ketika mana dalam mazhab Hanafi ni ringan. Sebenarnya ketika mana imam baca Quran pun selepas Fatihah, dia tak perlu baca apa-apa pun. Sebab dia perlu diam, mendengar bacaan imam. Pendapat yang kuatnya adalah pendapat majoriti ulama lah. Mazhab Syafi'i ikut pendapat tu. Sebab bila disebut kerana dalil yang kita sebutkan tadi dan tuntutan untuk kita berselawat kepada Nabi, bukan kita bercakap, kita berselawat kepada Nabi. Itu dalil kuat Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kalam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Dia menyatakan wa yulahaz anna hadha alladhi nabbaha alaihi Syekh la yazal mawjudan fi ba'd al-amsar. Dia sentiasa memberi peringatan terhadap perkara ni daripada mengangkat suara. Mana nak selawat boleh, tapi dia beri peringatan supaya jangan mengangkat suara, berselawat kepada Nabi. Begitulah juga selain daripada itu, ketika mana berdoa pun tak perlu angkat suara, terutama ketika khutbah ataupun sebelum khutbah ataupun di antara dua khutbah tak perlu angkat suara, tak perlu orang sebelah dengar apa doa kita.
Cukup doa secara perlahan. Kerana sebahagian daripada khatib menyuruh para jemaah semua berselawat secara kuat. Ini dia menyatakan tak dibenarkan. Dia ada satu perkara bid'ah lah, mengangkat suara secara kuat berselawat kepada Nabi beramai-ramai. Ini amalan ni dia kata bertentangan dengan sunnah, ya, Syekh Saleh Al-Fauzan. Kerana wajib kepada mereka diam ketika khatib menyampaikan khutbah, bukan mengangkat suara mengganggu jemaah yang sedang mendengar khutbah yang disampaikan. Memang sebahagian negara Arab, di negara Yaman pun, bila ayat ni dibacakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ramai-ramai berselawat. Jemaah tu berselawat ramai-ramai bersama dengan imam. Perkara ini Syekh Saleh Fauzan kata perkara bid'ah yang tak sepatutnya dilakukanlah. Tapi sebenarnya yang penting kita berselawat je lah. Yang jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i, jangan terlampau mengangkat suara. Doa tak boleh angkat suara. Doa kunut pun tak boleh angkat suara sangat. Doa kunut walaupun jadi imam. Tapi sembahyang seorang memang baca perlahan lah doa kunut. Kemudian ketika mana selain daripada sembahyang seorang, makmum pun tak boleh angkat suara doa kunut. Yang perlu doa kunut angkat suara ni imam, tapi tak perlulah kuat sangat macam bacaan dalam qiyam. Sebahagian kita baca kunut doa kuat seperti bacaan Al-Fatihah. Bila sebut doa, dia yang sederhana aja. Dia tak perlu kuat, biasa. Nada yang biasa. Baca Quran ni kan nada tinggi sikit. Bila doa ni biasa, nada biasa. Tak perlu seperti kita berlagu terlampau sangat. Suara, menggunakan suara yang tinggi untuk kita baca doa, tak. Itu tidak perlu seperti itu. Wirid pun samalah. Yang sederhana biasa. Tak perlu terlampau tinggi macam kita baca dalam solat. Cukup sekadar itu dulu. Ada beberapa lagi lah mengenai dengan hukum solat Jumaat ini yang saya nak sentuh. Ada beberapa, terutama ketika mana kan sembahyang Jumaat ada pasang slide. Kadang-kadang ada orang yang disibukkan dengan gerakkan slide, tekan slide. Kemudian untuk buat rakaman khutbah, macam orang yang bekerja di mana media-media ni, kadang-kadang sedang khutbah Jumaat, dia nak fokus kepada khatib, nak fokus ambil gambar kepada jemaah. Jadi perkara tersebut dibenarkan ataupun tidak, nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Dan ada beberapa lagi lah isu mengenai solat Jumaat. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa? Apa dia? Buat pengumuman sikit Okey, sebelum kita tutup majlis kita, ada sedikit pengumuman lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan